Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi bersama-sama kita pada pagi ini untuk siri kapsul 15 minit Syama'il. Jadi kita ambil sikit masa untuk kita sharekan pada sahabat-sahabat kita di Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Kita sharekan link ini supaya sahabat-sahabat kita lebih ramai yang boleh dapat manfaat, tahu kita sedang siaran secara langsung, dan boleh dapat sama-sama join kita dalam majlis ni untuk memanfaatkan 15 minit kita insya-Allah untuk siri mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tambah kenal, untuk tambah cinta kita insya-Allah. Jadi sementara kita bantu sharekan majlis ini, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap perkara yang sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap majlis yang tidak diserikan dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu jadi majlis bangkai. Majlis itu jadi majlis yang tidak ada nilai dia. Jadi kita tak nak majlis kita ni lebih-lebih lagi nilainya adalah kerana junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita serikan majlis kita dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil itu bantu share ya, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang baru masuk sama-sama dengan kita dalam siri kapsul pada pagi ini, boleh tuliskan juga di ruangan komen suara saya clear ke tidak. Saya pakai mic biasa je ni, hands free. Jadi harap-harap clear suara. Dan saya juga menjawab salam yang memberikan salam pada saya di ruangan komen. Kak Siti Hajar, Kak Siti Mahawa dan juga Kak Basitah. Begitu juga Kak Syah yang bersama-sama menonton kita pada pagi ini. Saya
ucapkan jawab salam itu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Suara saya clear, line clear. Alhamdulillah ya. Hari yang kedua kita bersiaran daripada Teluk Intan. Daripada Teluk Intan di kampung saya. Mohon maaf juga kalau sibuk-sibuk sikit di kampung, macam-macam benda nak kena buat, khidmat pada ibu, pada ayah. Begitu juga urusan-urusan lain yang perlu dilaksanakan banyak di kampung. Tapi kita cubalah juga sempatkan insya-Allah untuk 15 minit kita berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mulakan hari kita dengan kita menambah kenal kita, untuk kita tambah rindu kita, untuk kita bertemu dengan insan mulia, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jadi ikutan, yang jadi panutan, yang jadi panduan dalam hidup kita insya-Allah. Hari ni siri yang ke-11 12 tu. Semalam 11. Siri yang ke-12, hadis yang ke-9 insya-Allah sehingga hadis yang ke-12. Hadisnya pendek-pendek saja. Kita baca 4 hadis insya-Allah. Okey. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang ada kitab muka surat 6. Wa anhu bihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata baginda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang dhali'. Dhali' ni apa? Nanti akan dijelaskan di bawah. Iaitulah lebar, mulut yang lebar. Yang ni lebarnya bukanlah mulut tu sampai ke telinga ke, tidak. Selari dengan bentuk wajah, kan. Kalau wajah yang kita dah sebut semalam, wajah baginda sallallahu alaihi wasallam jenis berisi juga, berdaging lah. Makna taklah nampak tengkorak. Setengah orang tu sampai nampak tengkorak dia, kan. Maknanya kurus sangat. Dan mulutnya itu selari dengan bentuk wajah lah. Selari dengan bentuk wajah. Kalau orang muka berisi, tiba-tiba mulut halus je, kecil. Nampak macam tak matching lah. Jadi mulutnya lebar, ataupun yang dalam penjelasan di bawah itu azim. Ya, sebab Syu'bah yang riwayatkan hadis ini bertanya kepada Simak, ya, berkenaan dengan sebelum diceritakan kepada Jabir, kan tengok nama di atas itu, haddatsana Syu'bah an Simak ibni Harbin. Syu'bah bagi pada ambil hadis ini daripada Simak bin Harbin. Dan Syu'bah kata, aku tanya kepada Simak, di bawah itulah. Yang pertama, okey, tadi kita dah sebut mulutnya lebar. Yang kedua, mata putihnya yang lebar. Mata hitam kita dah sebut sebelum ini. Jadi mata putihnya juga sesuai sangat dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tumitnya nipis, yakni sedikit daging di tumit. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan dhali', mulut yang lebar? Beliau menjawab, besar mulutnya selari dengan bentuk wajah. Aku bertanya lagi, apa yang dimaksudkan dengan ashkalul ain, mata yang lebar? Jadi beliau menjawab, panjang belahan matanya. Belah yang belah sini lah. Jadi panjang, dia lebar. Tak adalah mata tu pun kecil, kan, kecut macam tu. Macam mata Dajjal, kan. Kalau mata Dajjal kecut sebelah, terkeluar sebelah. Itu dalam riwayat disebut selepas dia mengaku sebagai Tuhan, kan. Jadi
Dua-dua matanya disimbolkan oleh Allah Ta'ala sebagai satu ketidaksempurnaan. Sebab apa? Dajjal ni dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Jadi kalau betul dia Tuhan, dia repair mata dia sendiri dululah. Tapi Allah jadikan, Allah takdirkan pada wajahnya saja sudah ada tanda bahawa dia tu pembohong. Iaitu mata dia sebelah jadi macam kismis, kecut, kecil. Jadi kecil dan sebelah lagi pula terjojol keluar. Jadi nampak macam satu mata dia. Dia bukan mata satu tengah-tengah macam cerita Monsters Incorporated tu. Macam cerita kartun anak-anak kita tu kan. Dajjal tu bukan begitu, mata dia satu tu, bukan. Tapi simbol kepincangan. Dan simbol kesempurnaan pula itu ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cantik mata dia, dengan bulu matanya yang melentik, dengan hitam biji matanya, dengan belahan matanya yang panjang. Jadi indah sungguh ciptaan Allah pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Dan apakah yang dimaksudkan dengan tumit yang nipis? Beliau menjawab, sedikit daging di tumitnya. Baik. Hadis yang ke-10. Wa bihi ilahi qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abthar ibn al-Qasim an Ash'ath yakni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar. Allah. Sama juga perawinya Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan purnama, lailatin idhiyan. Apa maksud bulan purnama? Malam bulan purnama ni, malam Lailah Idhiyan ini adalah malam di mana bulan-bulan penuh, biasanya tengah bulan lah. Bulan penuh ni tengah bulan 13, 14 ataupun 15 yang kita disunatkan puasa, yang kita panggil ia hari putih. Okey. Putih tu kenapa? Putih tu kerana langit cerah pada malam itu, kerana bulan penuh. Dan macam mana boleh jadi langit cerah? Kerana bulan penuh itu boleh dilihat dengan jelas kerana tidak ditutupi oleh awan. Jadi bulan pun kalau awan tebal, awan gelap pula, hujan pula, jadi kita tak nampak juga bulan tu kan. Lailah Idhiyan ini adalah lailah ataupun malam yang bulan penuh dan tidak dilitupi oleh awan. Jadi memang boleh nampak jelas bulan yang bulat tu. Kalau zaman-zaman saya baca komik Dragon Ball dulu, zaman kecil-kecil dulu, kira Son Goku dia akan jadi gorila lah pada waktu itu. Ya. Jadi dia cerita kartun kan. Dia bulan mengambang, dia pun jadi gorila. Jadi gorila. Jadi tak sedar diri lah apa semua. Itu waktu zaman baca kartun Dragon Ball, Mutiara Naga, ada 7 biji semuanya. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, aku tengok Nabi pada satu malam bulan purnama. Jadi malam bulan purnama, kita kena bayang pada zaman Nabi dulu tak ada lampu. Jadi pada waktu malam yang hari putih ini, mereka akan dapat melihat dengan jelas sebab hari agak cerah. Kita pun boleh nampak juga perbezaan. Kalau hari-hari yang bulan purnama, kita boleh tengok langit agak cerah dan boleh nampaklah samar-samar keadaan orang yang dilihat. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah, hullatun hamra. Hullah ni adalah dua keping lah. Di satu keping dia panggil izar, yang menutupi pusat sampai lutut, pusat sampai bawah. Kain lah, izar dia panggil. Yang kedua adalah rida ataupun kisak yang menutup kepada bahagian atas, macam kain ihram kita pakai. Bawah lilit macam kain pelekat, yang di atas kita selimutkan pakaian. Jadi Nabi pakai warna merah pada malam tersebut. Jadi boleh tak orang lelaki pakai warna merah? Boleh lah, sebab Nabi SAW pun pakai warna merah. Okey. Dan kata Sayyidina Jabir, aku bersilih ganti memandang ke arah baginda SAW dan juga memandang ke arah bulan. Jadi kata Sayyidina Jabir, mula-mula aku tengok Rasulullah, lepas tu aku tengok bulan, lepas tu aku tengok balik Rasulullah, lepas tu aku tengok balik bulan. Maknanya bersilih
bersilih ganti. Kenapa ni? Kenapa duduk tengok Rasulullah, duduk tengok bulan? Sebab nak compare. Ya. Dan di hujung ni dia bagi kesimpulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Dan bagiku, baginda sallallahu alaihi wasallam, menurut pemerhatianku, ku tengok-tengok kan. Sebab bulan ni sesuatu yang indah untuk dilihat, serinya. Tak jemu memandang lah. Hatta kalau cerita-cerita cinta, orang bercinta, kan dia akan kaitkan dengan cahaya rembulan. Kan? Apa namanya? Di Kelantan tu apa nama pantai tu? PCB. Dulu namanya Pantai Cinta Berahi. Sebab yelah tepi pantai ramai pula orang buat maksiat kan. Namanya pun dia bubuh nama tu, Pantai Cinta Berahi. Jadi sebab tak berapa kena, tak berapa cantik, dikekalkan PCB tu. Tapi ditukar ke apa? Pantai Cahaya Bulan. Kan? Kita, apa kata P. Ramlee? Kita bercengkerama di bawah bulan purnama. Kan? Jadi bulan purnama ni seri dia. Seri dia untuk dilihat, ditonton. Orang bermadah pun orang akan kaitkan dengan keindahan bulan purnama. Jadi ketika mana Sayyidina Jabir melihat kepada bulan yang jelas, nampak indah dia daripada sini nampak, dan bila melihat kepada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam juga begitu, ada sinar dia, ada seri dia, ada cahayanya pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila di compare, yang itu pun bulan tu pun Allah cipta juga. Baginda Rasul, wajah baginda sallallahu alaihi wasallam pun Allah cipta juga. Tapi yang Allah cipta pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lebih lagi. Falahu indi, aku perhati, ya, aku tengok wajah baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah lagi daripada bulan. Maknanya tatap tak jemu. Tatap tak jemu. Bahkan sentiasa para sahabat merindukan wajah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan, jadi kita doalah ke Allah Taala, minta pada Allah, ya Allah, arina wajhal habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ya Allah, perlihatkan aku akan wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis tentang Syama'il, kita boleh bayang-bayangkan tapi pun takkan terbayang juga. Maka kita harapkan agar Allah Ta'ala berikan kita izin untuk kita menatap wajah yang ditatap oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dengan usaha kita, dengan keberkatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syama'il yang kita baca. Kan? Jadi itu harapan kita. Okey. Kata nak baca sampai hadis 12 ni. Pukul berapa kita? Sikit lagi. Boleh kan? Okey, hadis yang ke-11, wa bihi ilahi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Humaid bin Abdul Rahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf. Qala la bal mithla al-qamar. Daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Sa'ala rajulun. Okey, dalam ilmu hadis dia ada sebut perawi ni ada perkataan-perkataan yang digunakan secara mubham. Mubham itu apa? Mubham itu samar. Terutama pada sebahagian rawi. Jadi samar ini tak ada masalah lah. Pada sahabat tak ada masalah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cuba untuk mencari siapakah insan-insan mubham dalam hadis. Maka dalam syarah-syarah kita akan dapatilah ada sebahagian yang dapat dicari siapakah dia yang dimaksudkan dengan lelaki, dan ada sebahagian lagi kekal mubham. Kekal mubham itu maknanya tak diketahui. Banyak sebab lah. Banyak sebab. Antaranya adalah perawi hadis kadang-kadang dia meriwayatkan hadis, kisah itu berlaku kepada orang yang tidak dikenali. Tiba-tiba ada orang datang, kan rupa-rupanya orang tu malaikat. Contohnya Jibril yang datang pada Rasul. Jadi mula-mula sahabat tak tahu siapa dia, jadi diriwayatkan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah. Siapa lelaki tu? Itu mubham. Rajulun. Kalau untuk perempuan dia gunakan imra'atun.
rajulun, imra'atun. Ya, jadi dia kekal mubham. Sampailah diketahui siapa dia. Kadang-kadang dikaji dan kadang-kadang diberitahu di hujung. Jadi macam hadis Jibril tu, Nabi sendiri yang bagi tahu, sahabat langsung tak tahu. Atadruna manis sa'il. Kamu tahu tak siapa dia orang yang tanya semalam tu? Kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Tak tahu aku siapa. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi kata, itu adalah Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kan, itu Jibril datang nak ajar agama kamu. Okey. Yang tu rajulun, tak dikenali. Ada juga hadis-hadis yang dipaparkan berkenaan dengan mungkin kesalahan ataupun dosa seseorang. Jadi dikekalkan mubham untuk menjaga nama orang tersebut. Tak disebut siapa dia. Datang rajulun kepada Ibnu Abbas, dia mengadu tentang masalah dia dah bunuh seorang perempuan. Dia buat dosa lah, membunuh. Jadi tak diberitahu namanya. Kerana apa? Kerana hadis itu disampaikan. Kalau diberitahu namanya, ni akan jadi masalah. Maknanya orang tu buat dosa. Maknanya tetap orang meriwayatkan akan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi nak jaga aib kepada perkara tersebut, maka dalam hadis kekal dimubhamkan. Tidak dicari siapakah dia orang yang tersebut. Okey. Nah, itu nak fahamlah kenapa disebut rajulun. Rajulun. Ada soalan juga. Masih adakah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang? Ya, masih. Ahli baitin Nabi masih ada sampai sekarang. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun jalurnya melalui ahli baitin Nabi. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, tidak aku tinggalkan dua perkara. Tidak aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang dengannya, pasti kalian akan selamat. Kan, yang pertama adalah kitabullah. Yang kedua adalah itrati Rasulillah. Sebahagian hadis sebut sunnati Rasulillah, kitab dan sunnah. Sebahagian hadis lagi sebut kitab dan itrati, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil sekarang ahli bait lah. Yang kita panggil sekarang ahli bait. Bukan maksud kita memuliakan ahli bait kita jadi Syiah. Sebab ahli sunnah wal jamaah, kita muliakan sahabat dan kita muliakan ahli bait. Itulah yang sebaik-baiknya. Kita tidak ekstrim. Kita tidak jadi seperti Syiah yang memuliakan ahli bait tapi membenci sahabat. Ada juga golongan yang dia mengangkat sahabat tapi membenci kepada ahli bait. Orang-orang khawarij. Jadi kita tak nak jadi yang macam tu. Kita jadi ahli sunnah wal jamaah. Kita cinta para sahabat, kita cinta juga ahli bait Nabi. Di negara kita hatta ada di Nusantara ni banyak ahli-ahli bait, alim ulama kita yang berhijrah daripada Yaman dan sebagainya, yang dah berkembang di sini dan beranak pinak lah. Beranak pinak di tempat kita ni banyak. Kalau di belah-belah Terengganu yang banyak nama Engku, dan banyak susul jalur juga daripada Al-Idrus. Jadi kalau tempat kita ni senang ceritanya Said Sharifah lah. Said Sharifah itu adalah bahagian daripada keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada darah Nabi mengalir dalam darah mereka. Kan? Dan ialah biasalah keturunan ni pun dia ada daripada kalangan para alim ulama. Biasa kita sebut Habib. Jauh cerita sikitlah. Kan? Biasa kita sebut Habib. Itu adalah alim ulama daripada kalangan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di negara kita ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Itu adalah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebahagiannya hanya mengekalkan gelaran sebagai sayyid saja. Kita ada Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Kan, Said Abdul Qadir Al-Jufri. Itu semua alim ulama daripada kalangan keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ada, kalau di belah-belah Terengganu macam saya sebut tadi, Engku kan. Kita ada Ustaz Engku Ahmad Fadil. Kan, Ustaz Engku Ahmad Fadil Al-Idrus. Bahagian daripada juga keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh ya? Jadi dalam hadis ini, kita habiskan hadis ni, dah lajak juga. Duduk kampung ni setengah jam pula on air ya. Kata 15 minit. Tak apalah, duduk kampung sekejap. Lepas ni pun saya dah nak banyak beraktiviti ni. Okey.
Baik. Jadi seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Bara' bin Azib seorang sahabat Nabi SAW yang obses dengan Rasulullah juga. Selalu melihat apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Jadi orang ni tanya sebab dia tak tahu. Jadi dia tanya pada sahabat Nabi, adakah wajah baginda SAW itu umpama pedang? Dia tak tahu macam mana nak buat perumpamaan. Sebab dia tak pernah tengok Rasulullah mungkin. Dia kata muka Nabi tu macam mana? Macam pedang ke? Jadi Sayyidina Al-Bara' rasa tak berapa kena perumpamaan tu. Kenapa kamu nak comparekan wajah dengan pedang? Kan? Jadi daripada satu sudut pandang, kata para ulama adalah dia tanya sebab dia tak pernah tahu bagaimana wajah Nabi SAW. Maka dia tanya, jumpa Nabi, kalau tengok muka Nabi ni, mukanya menakutkan tak? Jadi pedang itu menakutkan orang, kan? Jadi tengok Nabi tu macam tengok pedang tak? Ada sebahagian yang kata daripada segi kilauan dia. Kita kalau pantulkan cahaya daripada pedang, maknanya mungkin sinar pantul cahaya tu menusuk kepada mata dan kita pandang ke tempat lain lah, kita tak boleh tengok silau tu. Jadi Sayyidina Bara' bin Azib betulkan perumpamaan kamu tu tak apa kena lah kalau nak compare dengan wajah Nabi SAW tu dengan pedang. Bahkan baginda tu bukan menakutkan. Ya, melihat wajah baginda adalah seumpama kamu melihat kepada bulan. Macam kamu tengok bulan. Tengok bulan kamu jemu tak? Satu, tak jemu. Yang kedua, tengok bulan kamu akan alih tak pandangan mana? Kalau kita tengok saja, boleh tak kita tatap? Boleh. Serinya tu boleh ditatapi. Maka begitu juga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. So umpama orang menikmati indahnya cahaya bulan, begitulah mereka menikmati keindahan pada wajahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bara' betulkan, tidak, bukan macam pedang, bahkan wajah baginda itu bagaikan bulan. Kan? Okey. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita berhenti dulu hadis 11. Besok insya-Allah kita sambung 12 dan seterusnya. Dapat 3 hadis, alhamdulillah, witir. Ambil sunnah witir, mentiga, taslis, mentigakan sesuatu atau mengganjilkan sesuatu. Cukuplah 3 hadis kita ambil hari ni. Besok kita akan sambung lagi hadis yang ke-12 insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, diberikan izin untuk mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit usaha kita untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun 15 minit melalui siri kapsul ini. Mudah-mudahan saya yang berkongsi dan juga tuan-tuan perempuan yang mendengar, sama-sama kita dapat manfaat, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikurniakan Allah kepada kita akan rasa cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih kepada semua yang menonton ramai pada pagi ini. Siapapun kalian, kalian adalah tulang belakang kepada Kubat Center yang banyak memberi jasa kepada kami, memberi sokongan kepada kami. Maka kami ucapkan dengan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasa kalian, kebersamaan kalian, sokongan kalian semua sama-sama dengan Kubat Center insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.